Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf. Ah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Hari ini saya gembira dan berbesar hatilah kerana hari ini saya telah diberikan satu bungkusan yang menjadi pencapaian lah kepada setiap YouTuber di internet lah di YouTube. Jadi pencapaian itu adalah play button. Dan saya dah dapat bungkusan ni, play button. Ada green screen dia ni. Dia sebenarnya stiker ni, ada stiker daripada pihak YouTube daripada USA, direct daripada USA, dan dia hantar kepada saya sempena pencapaian channel Studio NS Production mencapai 100,000 subscriber. Alhamdulillah. Ini semua atas sokongan anda. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda kerana menyokong channel Studio NS Production selama ini. Daripada mulanya channel ini dicipta dan sehingga sekarang lah mencapai 100,000 subscriber. Alhamdulillah. Okay, hari ini saya akan buka packaging ni. Saya akan buka dan kita sama-sama lah saksikan apa yang ada kat dalam bungkusan ni. Okay, kita tengok dulu. Okay, macam mana buka dia ni? Tengok Okay. Okay, saya tunjukkan nampak lah okay, dia ada bungkusan je. Ni dia punya pelapik dia lah pelapik dia. Okay, kemudian dia ada bagi macam surat lah macam letter. Nampak tak? Ke tak nampak dia letter ni lebih kepada penghargaan. Dia ucapkan terima kasih, pihak YouTube mengucapkan terima kasih dan tahniah kerana mencapai 100,000 subscriber, dan dia mengingatkan kita kembali kepada bagaimana kita bermula dulu, daripada kosong sampailah kita mencapai subscriber yang banyak dan menyebabkan channel Studio NS Production berjaya menarik perhatian ramai penonton lah. Itulah dia punya penghargaan lah daripada head YouTube. Alhamdulillah. Kemudian ini pun ada macam business card kecil lah. Dia pun tulis congratulations on your subscriber milestone. Itulah dia ucapkan terima kasih. Dan ni adalah pihak yang mencetak play button ni. Play button yang saya dapat ni ada silver play button. Pihak ni lah yang mencetak dia. Okay. Jadi ini dia play button yang saya dapat. Saya keluarkan sekejap. Okay. Tahulah ni buat daripada besi ke apa, saya tak tahulah. Dia plastik. Keluarkan plastik dia. Alhamdulillah. Sebelum ni ramai yang tanya, dah dapat play button ke? Sebelum ni banyak yang tanyalah. Saya masa tu tak tahulah cara nak dapatkan play button ni. Sebab rupa-rupanya play button ni dia kena dia bukan automatik dari pihak YouTube bagi tau. Dia kena ada isi maklumat dekat satu website ni yang disediakan. Kemudian letak link channel tu dekat dalam website tu untuk menentukan kelayakan kita untuk dapatkan play button. Macam itu caranya. Rupanya kena isi borang ke apa, lebih kurang gitulah. Saya ingat dia automatik je, dah sampai 100,000 dia bagi kan. Rupanya tak. Dia ada step by step yang dia kena buat tu lah. Okay, ini dia. Presented to Studio NS Production for passing 100,000 subscriber YouTube. Alhamdulillah. Ini semua atas sokongan anda. Dan saya tak sangka lah dapat play button macam ni lah. Tak sangka dapat play button.
saya anggap macam mimpi lah kan. Untuk mendapatkan 100,000 subscriber bukan mudah, dan saya tak sangka pencapaian ni pencapaian yang pada saya paling berjaya lah dalam penyiaran di YouTube. Dan kita tengok juga nanti akan datang macam mana pencapaian di platform yang lain juga. Kita imbas kembali lah permulaan saya buat YouTube ni. Dia bermula dengan video pertama yang saya post dekat YouTube ni, dekat channel Studio and Exploration ni, bulan April, 18 April 2011. Berapa lama? Dia berkenaan video asas fotografi. Sebab saya bermula dengan fotografi, dan itulah kemahiran saya yang saya ada masa dulu tu. Dan saya pun belajar diploma berkaitan dengan multimedia dan fotografi. Itu yang permulaan saya dalam penyiaran ni lah. Kemudian saya buat video berkenaan asas editing foto. Kemudian video berkenaan anak-anak saya kan, sebagai kenang-kenangan lah kan, tak ada tempat nak disimpan file tu, jadi saya simpan kat YouTube lah, jadi sebagai kenang-kenangan lah. Kemudian berkenaan dengan percetakan, yang pertama video asal fotografi, kedua video editing foto, ketiga video berkenaan anak-anak, keempat berkenaan percetakan, kemudian kelima video filem video perkahwinan, resepsi. Saya ada buat job fotografi berkenaan dengan perkahwinan. Ya. Masa tu masa zaman saya tu video belum apa tu orang tu belum jadi trend lah kan. Dia lebih pada foto. Jadi saya bermula dengan fotografi tu, jadi saya kongsikan dekat YouTube lah. Kemudian yang keenam, short film ataupun filem pendek, yang mungkin ada yang dah tengok video saya dengan saudara Yus, buat macam filem tembak-tembak ke, filem berlawan ke kan. Kemudian ada efek-efek filem ke apa. Itu yang ketujuh, buat video kesan khas, video efek. Macam ada power ke, keluar jadi 3 orang ke 2 orang ke kan. Macam tu video efek. Kemudian yang ke-8, saya ada try buat video travelog berkenaan pelancongan. Saya rasa ada 2 video je yang saya buat. Kemudian macam susah sikit kan. Jadi itu je lah yang mampu saya buat. Kemudian ke-9, video do it yourself. Ini berkenaan dengan kereta. Dengan kereta, mana masa tu saya guna kereta Pro 2 Viva tak silap saya. Masa tu kereta saya dilanggar. Kemudian kemudian kemek lah bahagian tepi, dan saya buat sajalah buat video berkenaan cara saya nak timbulkan balik kemek tu kan. Nak hantar kedai mahal, timbulkan kemek tu, lepas tu nak hilangkan cala tu kan. Saya gunakanlah produk daripada DIY kan. Jadi saya tak sangka video tu menjadi tontonan sehingga sekarang mencapai hampir 100 juta tontonan. Sampai 100 juta tontonan di seluruh dunia. Dia bukan setakat Malaysia je, seluruh dunia, termasuk Amerika Syarikat. Sampai ada satu syarikat penyiaran tu, dia nak gunakan saya punya video tu untuk diorang punya program. Jadi saya cakap linkkanlah video ni dengan channel saya kan. Jangan ambil video je, kena ada link sekali. Tu okey lah kan. Sampai 100, hampir 1 juta. Kalau belum ada yang tengok tu, boleh tengoklah video yang saya buat tu berkenaan kereta. Kemudian saya bertukar kepada video rawatan Islam pula, ya, lepas video rawatan Islam. Kemudian video kompilasi lawak viral, kira kompilasi kumpul mana-mana video yang lawak tu saya kompilkan dalam satu video. Itu pun beberapa video je yang boleh saya buat.
Kemudian yang terakhir, yang ke-12 ni adalah merungkai sejarah-sejarah batin. Itulah yang sampai sekarang ni melonjakkan lagi saya punya subscriber daripada masa sejak buat betulkan kereta tu hampir 10 juta tontonan, dia baru dalam 60,000 subscriber. Kemudian bila saya buat sejarah secara batin tu terus melonjak mencapai 100,000 subscriber. Alhamdulillah. Semua atas izin Allah. Semua memberi sokongan. Saya tak sangka lah cerita berkenaan sejarah ni rupanya banyak orang nak tahu, ada yang minat. Tak semua orang sukalah kan, tapi hanya semua orang suka, tapi hanya beberapa kelompok saja yang tak selesa dengan cara saya merungkai sejarah tu secara batin. Tapi alhamdulillah rata-rata sukalah kan, rata-rata suka, alhamdulillah. Jadi apa pencapaian saya dalam merungkai sejarah secara batin ni adalah kesedaran masyarakat Melayu tu tentang sejarah tu semakin tinggilah. Kesedaran tu dah ada kesedaran. Kemudian sekolah-sekolah kembali menekankan pendidikan sejarah, alhamdulillah. Lepas tu memberikan sinar kepada individu dan sekelompok orang yang mencari kebenaran sejarah yang hilang ataupun yang tak diketahui. Itu yang orang paling banyak nak tahu, sejarah yang hilang ke, sejarah yang orang tak tahu, sejarah yang tak ditulis, itu yang paling banyak sekali. Kemudian pencapaian menentukan sesuatu gangguan pada seseorang sama ada gangguan makhluk halus ataupun sebab keturunan yang ingin anak cucu bertaut kembali silaturahim sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ni pun ada, banyak juga. Kemudian dapat menentukan sesuatu perkara yang tak tercatat dalam sejarah dan menjadi sumber terakhir mendapatkan jawapan tentang sesuatu perkara berkaitan sejarah. Kemudian dapat menentukan sesuatu makam yang tak diketahui siapa pemiliknya dan apakah kisahnya. Generasi baru kembali kepada jati diri dengan memakai tanjak dan berbusana Melayu. Itu yang saya perasan. Nampaklah ada perubahan tu kan. Kemudian berjaya menarik perhatian masyarakat tentang sejarah melalui dapatan dari sumber batin, petunjuk dari Allah. Ini masyarakat mula membuka mata lah tentang petunjuk dan hidayah daripada Allah melalui sumber batin ni lah. Allah kata orang tu, orang baru buka mata, ada ilmu ni. Kemudian kembalikan kesedaran umat Islam terutama orang Melayu tentang amanah yang perlu dilaksanakan untuk bersedia menghadapi cabaran pada masa depan. Kemudian kembalikan pemahaman orang Melayu tentang adat dan budaya Melayu yang kaya dengan adat dan sopan tanpa meminggirkan agama Islam sebagai pegangan hidup sampai bila-bila. Kemudian kembalikan ilmu-ilmu bangsa Melayu yang hilang akibat penjajahan supaya dapat memartabatkan kegemilangan bangsa Melayu yang tinggi ilmu dan pengetahuan standing bangsa lain. Itu yang saya nampaklah pencapaian sekarang ini dalam masyarakat, alhamdulillah. Jadi perancangan saya seterusnya adalah meneroka sejarah di seluruh Nusantara yang berkaitan dengan bangsa Melayu. Setakat ni saya pergi baru ke kawasan Kepulauan Riau kan, tapi belum sampai ke Patani, ke Sumatera, ke Jawa, belum sampai lagi lah InsyaAllah itu dalam perancangan lah. Kemudian perancangan saya ketengahkan adat dan budaya Melayu yang berada di kawasan Nusantara. Saya pernah share video masa saya ke Kepulauan Riau. Saya tunjuklah macam mana dia punya rumah, kehidupan diorang macam mana, saya pernah tunjukkan lah Kemudian merungkai lagi sejarah bangsa yang hilang atau tidak diketahui. Kemudian menjejak makam-makam terutama makam kesultanan yang masih belum diziarahi. Kemudian ziarah muzium ke muzium untuk membandingkan ilmu lisan yang berfakta ni dengan batin. Nak tengok dia punya jawapan tu sama ada tally ataupun tidak. Itu yang kita nak menentukan sama ada sejarah itu benar ataupun tidak. Jadi itulah perancangan saya pada masa akan datang. Saya doakan semoga usaha saya dan tim ni akan memberi manfaat kepada masyarakat dan seterusnya
mendapat keberkatan dari Allah dengan setiap usaha yang dilakukan. Amin, insya-Allah. Doakan saya dan tim dapat meneruskan eksplorasi ini demi apa kata tu untuk merungkai sejarah-sejarah bangsa Melayu yang masih banyak lagi kita tak ketahui, masih banyak lagi yang kita tak sangka ada sejarah tersebut, dan dapat merungkailah kebenaran sejarah tu, insya-Allah. Jadi saya pun ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang menjayakan apa ni Studio and Exploration ni untuk mendapatkan play button. Alhamdulillah. Diharap video saya dan channel saya ni kongsilah kepada semua, kepada rakan-rakan, keluarga, dan share lah seberapa banyak. Dan saya pun nak menuju kepada 500,000 untuk menuju 100,000. Sebab apa? Lebih banyak subscriber, lebih luas untuk saya kongsikan ilmu ni, supaya ilmu ni berkenaan dengan sejarah ni dapat disebar luaskan lagi pada pengetahuan masyarakat. Percaya ataupun tidak, itu terpulang pada individu. Saya hanya menyampaikan, kalau percaya, percaya, kalau tak, serah pada Allah. Itu je lah. Saya lakukan ni semua atas izin Allah, atas reda Allah. Kalau Allah tak reda, saya pun tak berjaya lah macam gini kan. Itulah, sekarang ni saya menuju kepada 500,000 subscriber. Jadi bantu saya dan bantu channel ini untuk terus berkembang pada masa akan datang. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Saya tak tahu nak gantung kat mana. Mungkin dekat sebelah dinding ni apa kan. Itulah, insya-Allah. Jadi lepas ni kalau saya buat video ke live ke, mungkin akan ada lah play button kat belakang ni ke apa kan. Ya, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana menyokong Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.